Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Cikgu Wan Najihah dalam pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk berikut. Okey, standard kandungan 1.1, Reka Bentuk Mekatronik, standard pembelajaran 1.1.3, menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. 1.14 menghasilkan gambar rajah blok atau blok diagram produk mekatronik sedia ada. Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, murid dapat A. Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. B. Melakar dan melabel gambar rajah produk yang hendak diubah suai. Okey, baik. Sekarang kita imbas kembali tajuk yang telah dipelajari pada minggu lepas. Okey, produk mekatronik mesti mengandungi keempat-empat elemen atau keempat-empat sistem berikut. Yang pertama, sistem elektrik. Yang kedua, sistem mekanikal. Yang ketiga, sistem elektronik. Yang keempat, sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, sekiranya produk tersebut tidak mempunyai salah satu atau lebih daripada satu daripada sistem tersebut, kita tidak boleh panggil dia sebagai produk mekatronik. Okey, jika kamu ingat balik tugasan yang telah diberikan pada minggu pertama, yang mana soalan yang kedua iaitu cikgu minta kamu tuliskan ataupun berikan satu contoh produk mekatronik yang terdapat di rumah kamu. Okey, sekiranya produk yang kamu telah nyatakan tersebut tidak mempunyai keempat-empat elemen ataupun keempat-empat sistem ini, maka produk tersebut tidak kita panggil sebagai produk mekatronik. Okey, baik. Hari ini kita akan tengok satu persatu tentang sistem yang terdapat pada produk sedia ada. Okey, produk yang pertama kita akan tengok ialah kereta kawalan jauh. Okey, kereta kawalan jauh merupakan salah satu contoh produk mekatronik mudah di mana fungsi elemen mekatronik pada kereta kawalan jauh diterangkan secara terperinci dalam rajah 1.4. Okey, jika kamu tengok pada gambar rajah ini, okey. Tengok di sini, okey, yang pertama, okey, elemen sistem mekanikal. Okey, terdapat gear pada kereta kawalan jauh. Okey, apa fungsi gear ni? Okey, gear ni berfungsi untuk mengurangkan atau meningkatkan had laju dan menambah daya kilas motor. Okey, yang kedua, kita mesti ada elemen sistem elektronik. Okey, di mana dia berfungsi untuk menerima dan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AT atau motor arus terus. Okey. Yang ketiga ialah sistem elektrik di mana kita ada sumber elektrik iaitu pada kereta kawalan jauh ini kita menggunakan sumber elektrik bateri. Okey, dan yang akhir sekali ialah sistem kawalan dan pengatur caraan di mana pada kereta kawalan jauh ini terdiri daripada mikro pengawal dan sistem kawalan yang diatur cara. Tujuan dia apa adalah untuk mengawal had laju dan arah putaran motor arus terus. Okey, baik. Seterusnya kita Okey, sekarang kita akan tengok pada produk sedia ada yang kedua iaitu pintu gelansa automatik. Okey, pintu gelansa automatik ini sering ditemui di pasaraya seperti yang terdekat dengan kita sekarang ialah di Aeon dan Tesco yang mana ianya merupakan salah satu contoh produk mekatronik. Okey. Kita tengok yang pertama terdapatnya sistem mekanikal. Okey, sistem mekanikal pada pintu gelansa automatik ini berfungsi untuk membuka dan menutup pintu. Okey, jika kamu ingat lagi, bila kita mendekati pintu tersebut, pintu tu akan terbuka secara automatik dan bila kita menjauhi pintu tersebut, pintu tu akan tertutup kembali. Okey, yang kedua sistem elektronik yang mana terdapat komponen elektronik yang disatukan di dalam litar pemacu motor iaitu penderia gerakan, mengesan sebarang pergerakan dan memberikan isyarat kepada sistem kawalan. Okey, yang ketiga ialah sistem elektrik. Okey, terdiri daripada motor arus terus atau motor AT dan pengubah. Okey, ianya berfungsi untuk membekalkan tenaga elektrik pada keseluruhan sistem. Okey.
Yang seterusnya dan yang terakhir, mesti ada elemen sistem kawalan dan pengaturcaraan yang mana terdiri daripada sistem kawalan yang telah diatur cara dan ianya berfungsi untuk memproses isyarat input dari penderia gerakan dan menghantar isyarat output kepada pemacu motor arus terus untuk membuka dan menutup pintu. Okey. Jadi anda jelaslah bagaimana pintu itu berfungsi secara automatik. Okey. Baik, sekarang kita akan tengok pada produk yang ketiga iaitu produk mesin basuh automatik. Okey, jika diingat kembali tugasan pertama yang telah diberikan oleh saya, saya minta kamu nyatakan satu contoh produk yang terdapat di rumah. Okey, satu contoh produk mekatronik yang terdapat di rumah. Okey, yang mana terdapat beberapa pelajar yang menjawab mesin basuh. Okey, jawapan tersebut salah kerana tiada perkataan automatik. Okey, sebab mesin basuh automatik mempunyai keempat-empat sistem yang perlu digabungkan untuk menghasilkan produk mekatronik. Okey, sekiranya mesin basuh di rumah kamu ialah separa automatik, kita tak panggil dia ialah produk mekatronik. Okey, baik, kita akan tengok satu persatu elemen yang terdapat pada mesin basuh automatik. Okey, elemen yang pertama iaitu sistem mekanikal. Okey, antara komponen mekanikal ialah takal, tali sawat, gear, drum dan galas berbola. Okey, ini menghasilkan putaran pada drum ketika mencuci pakaian. Okey. Yang kedua, sistem elektronik. Okey. Terdapat beberapa butang pada panel kawalan yang digunakan untuk kita memberi arahan. Okey, antara komponen elektronik yang terdiri ialah kapasitor dan diod pada papan litar tercetak. Okey, baik, yang ketiga ialah sistem elektrik yang mana membekalkan tenaga elektrik kepada sistem kawalan motor dan motor arus ulang alik atau kita panggil dia motor AU. Okey, antara komponen elektrik ialah pengubah dan motor AU atau motor arus ulang alik. Okey, dan yang terakhir ialah sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, mikropengawal diatur cara untuk menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik, sistem elektronik dan sistem mekanikal dalam mesin basuh automatik. Okey, fungsi kawalan bergantung kepada pengatur caraan yang direka dan tindakan kawalan yang dimasukkan pada panel kawalan mesin basuh automatik. Sebagai contoh, kita masukkan arahan untuk mencuci, maka mesin itu akan berfungsi untuk mencuci pakaian. Tapi sekiranya kita memasukkan arahan hanya untuk mengeringkan pakaian sahaja, maka ianya akan mengikut arahan yang telah diberikan iaitu hanya untuk mengeringkan baju sahaja. Okey. Seterusnya, hari ini cikgu akan mengajar standard pembelajaran yang kedua iaitu menghasilkan gambar rajah blok atau kita panggil block diagram untuk produk mekatronik sedia ada. Okey. Untuk gambar rajah blok, mengandungi 3 bahagian utama. Okey. Bahagian yang pertama kita panggil dia sebagai input yang mana terdapatnya peranti masukan. Okey, yang kedua di tengah, akan ada bahagian proses di mana pengatur caraan akan memberi isyarat kepada pengawal. Dan akhir sekali mesti ada bahagian output iaitu peranti keluaran. Okey, kita tengok pada contoh produk sedia ada yang telah saya terangkan sebentar tadi. Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Pada kereta kawalan jauh, berikut adalah gambar rajah blok. Okey, input dia adalah panel kawalan tanpa wayar di mana kita masukkan panel kawalan tersebut pada peranti dan kita hantarkan arahan pada mikro pengawal. Okey, jadi mikro pengawal akan memproses arahan yang diberi dan akan mengeluarkan output sama ada memberi arahan kepada pemacu motor dan kepada motor arus terus dan akhir sekalinya roda akan berputar. Okey, yang kedua, pintu gelansar automatik. Okey, gambar rajah blok. Okey, kita tengok Okey, yang pertama ada input di mana input mesti ada satu peranti. Okey, iaitu peranti masukan iaitu penderia
gerakan. Okey. Macam mana pendirian gerakan berfungsi? Okey, dia berfungsi dengan pergerakan objek atau benda hidup. Okey, sekiranya terdapat pergerakan objek atau benda hidup iaitu manusia, akan dikesan kepada penderia gerakan. Okey, maka penderia gerakan akan memberi arahan kepada mikro pengawal untuk memproses arahan tersebut dan akan memberi arahan kepada peranti output iaitu motor arus terus, takal dan sawat pemacu motor. Okey, maka ketiga-tiga ini akan memproses data yang diberi dan memberi arahan pergerakan membuka dan menutup pintu. Okey, benda ni berlaku secara automatik dan cepat yang mana sekiranya kita melalui pintu gelangsa automatik, pendiri gerakan akan mengesan dan akan memberi arahan kepada mikro pengawal, seterusnya akan menyebabkan pergerakan membuka dan menutup pintu. Okey, baik. Sekarang kita tengok peranti yang terakhir. Okey, mesin basuh automatik. Okey, gambar rajah blok bagi mesin basuh automatik adalah seperti berikut. Okey, yang pertama terdapat pada bahagian input ialah peranti masukan iaitu mod pilihan dan penderia. Sebagai contoh, kita akan masukkan mod pilihan untuk mencuci pakaian. Maka mikro pengawal akan memproses arahan tersebut dan memberi arahan kepada peranti keluaran iaitu kepada motor arus ulang-alik, kepada takal dan tali sawat dan pemacu motor. Okey, jadi kesannya adalah drum akan berpusing dan baju kamu akan mula dicuci. Okey, maka tamatlah sudah kelas pada hari ini. Okey, kita imbas kembali tajuk yang telah kita pelajari tadi. Okey, yang pertama, pastikan anda mengetahui 4 elemen yang terdapat dalam produk mekatronik iaitu sistem elektrik, sistem elektronik, sistem mekanikal dan sistem kawalan dan pengatur caraan. Setiap elemen tersebut mempunyai peranan atau fungsi yang tersendiri. Okey, dan yang terakhir kita belajar tentang bagaimana untuk melukis gambar rajah blok pada produk sedia ada. Baik, tugasan pada hari ini ialah yang pertama, cikgu minta kamu jawab soalan di bawah dan yang kedua, sila lengkapkan buku nota mengikut gambar yang diberikan di bawah. Okey? Maka itu sahaja penyampaian ataupun itu sahaja topik yang dipelajari pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di kelas minggu hadapan. Take care, kita jaga kita. Bye-bye. Assalamualaikum.